sekali adalah pastikan dekat browser tu, sebab nanti kita akan buat sedikit tutorial. Dekat browser tu yang titik sebelah kanan, kalau kita pandang laptop tu titik sebelah kanan, make sure dekat setting ni, kita klik setting dan kita cari download, download, okay, download ni, dan make sure dekat ask where to save each file before downloading ni, kita enablekan dia. Okay, cuba buat ni sekali je. Ingat kepada yang baru join saya pada hari ni, make sure dekat browser tu disetkan downloads ni kepada ask where to save each file before downloading ni, kita setkan kepada enable. Okay. Rasanya saya lepas tu dah boleh tutup dah. Jadi kita boleh tutup. Okay. Dan yang keduanya adalah pastikan anda create satu, agak bising sikit sekejap, saya nak tengok kat mana saya nak kena mutekan sekejap. Saya nak mutekan sekejap siapa yang ada kat sini sebab agak bising. Sekejap, saya terpaksa. Tolong mutekan kalau boleh tolong mutekan dulu mikrofon tu Okey, yang kedua adalah pastikan anda create a new folder dekat mana-mana directory yang ada. Okey, tu memang kena ada create sebab saya memang galakkan sangat-sangat. Ingat tak sesi sebelum ni, Microbit ni, Micro Pengawal ni, kita boleh downloadkan program kita directly terus kepada Microbit ni, ataupun kita boleh simpan dulu kita punya file. Ingat tak file apa yang ada bila kita savekan MacCode tu? Adalah ingat hex file. Hex file tu kita boleh download terus ke dalam Microbit ni, ataupun hex file tu kita simpankan dulu kat mana-mana folder dan baru simpan ke dalam Microbit. Tapi best practice adalah letak dulu mana-mana folder, hex file tu, dan baru masukkan, transferkan ke dalam Microbit ni. Okey, masukkan. Okey. Alright. Jadi yang ingat tak lagi satu lagi benda yang saya kata, apa-apa pun bila kita nak buat MacCode ni, kita gunakanlah website rasmi Microbit. Ingat lagi tak Microsoft website rasmi Microbit? Sekejap. Tolong offkan dulu kita punya mikrofon. Sekejap, saya kena sharekan lagi sekali. Start sharing. Okay. Make sure satu lagi adalah bila nak guna MacCode ni, gunakanlah website Microbit yang official, iaitu www.microbit.org. Semua orang dah explore ke microbit.org ni? Saya harap cikgu ataupun rakan-rakan, anak-anak semua dah explore microbit.org ni, sebab macam saya kata sebelum ni adalah dekat dalam ni ada banyak informasi mengenai Microbit itu sendiri, dan juga ada juga link untuk kepada MacCode, dan ada juga informasi-informasi mengenai MacCode dari command dia, apa benda semua ada dekat dalam website microbit.org ni. Tapi ada orang tanya, ada satu soalan orang tanya, MacCode ni dekat orang pakai EV3 sekarang ni pun, yang Lego tu pun dia menggunakan MacCode. Ada orang cakap macam tu. Ada juga platform-platform lain yang juga menggunakan MacCode. Okey, saya nak bagi tahu kat sini MacCode ni adalah satu platform yang disediakan oleh Microsoft. Okey, dan dia digunakan bukan hanya untuk programkan Microbit semata-mata, dia juga boleh diprogramkan untuk platform-platform yang lain. Okey, dia boleh. Sama juga macam Microbit ni. Okey, ni MacCode. MacCode mana dia boleh programkan, orang kata dia punya hardware-hardware yang lain, orang tak semata-mata Microbit, dan juga Microbit ni juga dia bukan semata-mata MacCode saja yang boleh programkan Microbit ni. Maknanya ada juga programming bahasa-bahasa pengatur caraan yang lain yang boleh digunakan untuk program Microbit ni. Jadi bila kita faham betul-betul asas dia bahawa Microbit adalah satu benda yang lain, MacCode ni adalah satu benda lain, jadi senang kita nak faham. Lepas ni, walaupun kita nampak MacCode tu nanti kat tempat lain pun kita kata, oh, okey, maknanya ini adalah satu-satu platform untuk membuat pengaturcaraan, dan dia boleh gunakan untuk memprogramkan platform-platform yang lain, hardware yang lain. Okey, dah, kita terus pergi. Jadi semua clear yang tu, memang daripada sesi daripada pertama dan dah masuk minggu kedua ni, kita terus saja kita buat kepada Let's Code ni. Kita ulang sedikit apa-apa pun Let's Code, ingat bila pergi kepada Let's Code ni, make sure apa yang kita nak tengok adalah MacCode editor bukan sekarang Python editor ni kita akan tengok kemudian, tapi kita nak tengok adalah MacCode editor. Okey, MacCode editor, klik kepada MacCode editor.
Kepada internet yang laju tu tak apa, saya akan buat perlahan-lahan. Lepas tu kita pergi kepada new project. Tapi sebenarnya itu saya tak explain habis benda ni kat sini apa yang ada dekat sini. Dekat orang kata apa, yang kita nampak sekarang ni lah, antara yang microbit ni Okey. Kalau kita pasal yang dekat sebelah-sebelah new project ni, yang warna purple ni, dia ada Izwan, Untitled apa benda semua. Ini adalah projek-projek yang kita dah buat sebelum ni. Okey. Tapi kalau kita menggunakan laptop atau PC yang sama, kita akan nampak benda-benda ni. Andai katalah tiba-tiba kita pergi ke tempat lain, kita guna laptop lain, kita dah tak nampak lagi dah ini benda-benda ni. That's why kita perlukan hex file tu. Hex file tu penting sebab dengan hex file tu kita boleh bawa hex file kita tu yang kita save daripada make code tu kan. Hex file tu kita ambil dan kita boleh bawa simpan dalam thumb drive ke apa dan kita boleh bawa kepada laptop-laptop yang lain. Tapi ada satu perkara yang dekat sini yang saya suka sebenarnya adalah yang import ni. Mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan. Apa import ni sebenarnya? Import ni saya akan pakai biasanya adalah untuk saya import hex file yang ada. Contoh, cuma kita klik Bila saya klik tengok saya pergi dekat, tengok mouse saya pergi dekat import ni, bila saya klik import the project, kita boleh import hex file kita melalui import file ataupun import URL. Contoh import file, kita pergi sini, klik, lalu pergi ke choose file, lalu katakanlah kita simpan dalam thumb drive ataupun dekat mana-mana desktop, pergi dekat desktop ni dan kita boleh ambil balik hex file kita yang kita dah savekan. Contoh macam microbit sharing ni kan. Boleh klik balik kat sini, double klik, lepas tu go ahead. Itu saja. Jadi import file ni yang ada dekat dalam Microsoft Code punya web ni, import tu adalah untuk kita importkan kembali kita punya hex file. Anda kata kita buat benda tu di tempat lain ataupun dekat laptop kita sendiri, kita nak ambil balik kita punya hex file tu. Jadi senang cerita, hex file tu kalau kita simpan dekat directory lain, contoh saya bagi tahu contoh, katakan dekat directory lain, dekat directory ni saya dah ada hex file saya, contoh mana saya punya microbit hex file. Okey, dekat sini contoh. Kalau kita klik, double klik kat sini lah hex file. Ini adalah hex file Kalau kita double klik, katakanlah kita nak baca lah apa yang ada dalam hex file tu. Bila kita double klik kan, yang akan keluar adalah macam ni je. 100. Memang tak ada apa-apa pun. Jadi untuk membaca balik hex file kita, kalau cikgu pun sama nak baca balik hex file pelajar-pelajar cikgu kena guna import tu. Cikgu tak boleh directly klik file tu dan kononnya kita nak baca apa yang ada kat dalam file tu. Memang takkan ada Jadi apa yang kita buat adalah, lagi sekali saya ulang, kita klik balik microbit ni kan. Kita pergi kepada import dan kita import file, kita choose file dan kita just klik file yang kita dah simpan hex file tu dan kita open dan go ahead. Okey, barulah kita akan nampak. Tadi kita cuma nampak nombor 101 kan, tapi now baru kita akan nampak benda yang ada dalam kita punya file. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum saya teruskan? Macam mana saya nak kecilkan benda ni? Saya cuba. Saya dah kecilkan. Dah terkeluar muka Adam dah, sorry Dam. Tak apa. Saya nak tengok chat. Ada tak apa-apa soalan? Saya tengok dekat chat. Kalau ada apa-apa soalan boleh. Okey, terima kasih Tuan Adrian join Okey, kepada yang mana ada soalan boleh join saya, boleh letakkan soalan dekat situ. Okey, yang kedua yang keberapa yang penting ni sekarang ni? Yang penting sekali sebelum kita mula lagi yang lain-lain, selain daripada 3 titik ni yang kita tekan, download kepada Asware to save your download, lepas tu kita dah buat directory. Satu lagi, hari ni kalau boleh semua orang try apa yang kita buat hari ni, kena try sendiri dekat laptop ke, dekat handphone ke. Lepas tu bila nak share code ataupun hex file kepada saya, sebab nanti saya boleh tolong downloadkan ke dalam fizikal dia dekat sini. Kita nak tengok apa dekat fizikal ni. Klik pada butang share yang dekat atas, yang ada microbit, ada home, ada share. Klik share ni. Klik share ni. Lepas tu katakanlah share project, letaklah nama cikgu ke, nama pelajar ke, apa benda kat sini. Lepas tu just publish project. Okay. Lepas tu copy link ni dan pergi kepada chat, copy link kepada chat dan paste dekat situ. Nanti saya akan ambil hex file yang ada tuan-tuan hantar, cikgu hantar daripada chat tu dan saya akan downloadkan kod tu. Saya akan review dulu dan saya akan downloadkan kod tu ke dalam microbit.
Okey, ni kita akan buat. Ingat kalau nak share jangan lupa tekan klik share ni, letak nama apa-apa, publish project. Lepas tu link tu paskan ke dalam chat kita tu, chat box kita tu Alright? Okey, jadi lebih interaktif lah. Senang. Jadi tak adalah saya cakap seorang. Jadi kita lebih interaktif. Okey. Kita ulang sikit. Apa yang kita belajar pada hari Selasa hari tu adalah kita lebih tengok kepada command-command yang ada pada basic. Okey? Kita dah tengok show number, kita dah tengok show LED, show icon, show string. Okey? Forever apa benda semua kita dah tengok. Berarti macam biasa saya kata tak perlu hafal function ni atau command ni untuk buat apa. Yang penting adalah kita just klik and then klik kanan dan pergi kepada help. Mouse tu senang cerita. Jadi daripada situ kita dah tahu command tu ataupun function yang ada dekat dalam ni apa yang dia buat. Macam yang ni dia akan tunjukkan show picture on the LED screen. Okay, kita dah tengok benda ni. Lepas tu apa lagi yang kita tahu pasal forever dengan on start ni adalah on start ni dia akan jalankan program kita sekali saja. Maknanya katakanlah kita ada satu lagi show string kat sini. Okey? Dia dah ada. Jadi apa yang dia akan buat bila on start dia akan buat show LED dulu. Tengok daripada simulasi show LED, lepas tu dia akan buat hello. Habis je hello ni sampai exclamation mark ni dia dah tak buat apa-apa lagi dah. Kecuali kalau kita nak tengok balik program yang kita buat dekat on start ni, kita boleh klik kepada ini kita boleh stop sekejap, kita boleh rerun balik, restart balik kita punya. Dengan klik button yang ada restart the simulator. Okey? Satu, beza pula dengan forever benda ni dia akan berulang-ulang. Ini dia akan buat show LED ni, habis dia tunjuk show LED ni, dia akan buat show string. Okey, kita tengok pada simulasi kita adalah kita dah buat forever, pada dia buat show LED, lepas tu dia terus letak hello. Kalau orang katalah tak sempat untuk saya tengok pangkah ni, X ni, dia display. Apa yang perlu saya buat untuk dalam program saya perlu buat penambahan ataupun orang kata penambahan lah untuk saya nampak X ni dulu barulah akan keluar hello. Macam sekarang ni kalau kita tengok simulasi, dia lepas hello tu, lepas tu dia X kejap lepas tu dia dah hilang. Terus dia kembali kepada hello kan. Jadi apa yang kita buat, jangan lupa benda ni command yang amat penting, function yang amat penting yang patut kita gunakan, iaitu kita gunakan pause ni. Okey? Pause ni kita letak dekat sini. Okey, kita letaklah berapa yang kita nak, bukan sekadar 2 second je, kalau nak buat 10 second pun boleh, 20 second pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok dari segi simulasinya pula, kalau kita restart balik, kita akan nampak X ni akan lebih lama didisplaykan, barulah dia akan pergi kepada hello ni. Okey, pause ni bukan berhenti dia akan macam kalau dekat kalau Arduino tu kalau kita buat IDE tu kalau kita start kita akan pakai delay kan. Pause ni lebih kurang sama pause ni memang sama. Tapi dia bukan stop. Dia adalah berapa lama dia execute yang ni. Yang X ni. Maknanya kalau nak lama lah hello ni saya tak pasti. Jom kita cuba. Kalau hello ni kalau saya tak pause apa yang berlaku? Adakah dia akan H tu akan keluar 2 saat, lepas tu baru keluar E, baru keluar L, baru keluar O. Kita tengok Sekejap. Saya pun nak try agak benda ni. Kita tengok. Adakah hello ni, okey lepas ada exclamation mark, maknanya dia akan lama tak, dia bukan H, lepas tu 2 saat keluar E, tak ada. Dia hello tu keluar, habis exclamation mark, lepas tu dia akan tak ada apa-apa display selama 2 saat, baru dia akan buat display X pada LED tu. Okey, semua orang clear Ke ada apa-apa soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada soalan, hari ini saya akan terus pergi kepada command-command yang ada pada basic. Okey? Sebab apa? Forever dengan on start ni, kalau terutama untuk aplikasi robotik lah, contohlah kalau masuk pertandingan macam saya beritahu, kalau kita pakai forever dengan on start ni, biasanya apa yang berlaku adalah bila kita power upkan microbit kita ni, bila kita pakai command forever atau on start ni, dia terus akan execute kan. Maknanya kita tak sempat, kita tak control bila dia nak trigger dia punya program ni. Kita tak control dia. Maknanya once kita power upkan dia terus akan jalankan kita punya program tu. Maknanya dia akan buat satu. Okey? Dia akan buat satu macam tu. Okey, terus dia buat. Tapi sekarang ni, andai kata saya yang triggerkan bila patutnya program saya tu akan berjalan adalah kita tengok command input kita ni.
Okay, on start forever kita boleh delete kan, maknanya kita klik, jangan lupa klik, delete, klik, delete. Ini kalau malas lah nak delete, tapi kalau dah banyak-banyak sangat, saya memang bagi tip, saya cadangkan sangat-sangat, bila dah banyak sangat program kita dah buat, dekat dalam waktu ni, kita make sure kita akan pergi ke home dan buat new project. Sebab takut nanti ada benda yang kita tak ter-delete. Okay, jadi senang cerita, kalau macam ni kita just delete. Ingat sebab dia color dia adalah color biru, color code Jadi kita boleh tahu yang command yang ada tadi adalah pada basic warna biru. Okey, sekarang kita tengok input ni. Okey. Input ni kita ada on button A press, kita ada on shape, kita ada on pin P0 press. Dia beza tau. On button A press dengan on pin P0 press adalah dua perkara yang berbeza. Alright. Yang ni biasanya kita akan buat kalau kita contoh projek yang kita buat pakai on pin P0 press ni, contoh macam tempat menyiram air pada tanaman secara automatik, kita akan pakai on pin P0 press ni. Biasanya kita akan pakai macam tu. Lalu tu on button A is press, lain dia ada pin P0 is press, ada lain. Lepas tu dia ada acceleration, dia ada light level. Hari ni kita akan tengok sedikit lah apa yang ada dekat sini. So, perkara yang pertama saya tanya, boleh ke saya gabungkan input ni, command input ni dengan command basic yang ada ni? Saya gabungkan sekali. Okey, tips dia katakanlah saya dah pakai forever. Pokoknya dah forever lah. Lepas tu saya nak masukkan input pula on button A press pula dekat situ. Saya cuba letakkan dekat bawah forever ni. Nak masukkan forever ni kan. Dia tak akan boleh. Maknanya kalau memang tak boleh nak pakai, memang dia tak akan bagi pakai. Mekod ni. Dia dah bijak dah orang kata. Dia memang bijak. Kalau macam ni dia tak boleh. Maknanya tak boleh sekalikan. Maknanya on button A press ni di bawah forever ni. Dalam forever ni tak boleh ada benda yang trigger ni kat dalam forever ataupun on start. Tak boleh. Maknanya dia tak akan cubalah nak buat letak rapat-rapat macam tu ke, begitu ke, begitu. Memang tak akan boleh. Tak boleh. Okay. Tapi kalau tempat yang lain macam tu, bukan di bawah, di dalam bukan di bawah, di dalam forever punya ni, execution ni tak, program ni tak boleh ada button in, tak ada, tak boleh. Kalau lain separate tak apa, boleh. Maknanya forever kita nak baca, katakanlah forever nak buat sesuatu, tapi bila button A baru nak buat sesuatu. Contoh, katakanlah kita nak buat forever ni contoh, kita nak forever ni dia baca temperature sensor je, suhu je dia baca. Tapi bila kita dia baca, dah tu dia displaykan temperature tu kan. Display temperature 20, 21, 22. Katakanlah kita tak nak buat auto, kita nak buat semi auto system. Kita kata okey, bila saya nampak mata saya nampak sekarang ni dah 37 darjah Celsius, saya baru tekan button A untuk jalankan kipas saya. Itu contoh kalau nak buat semi automatic punya sistem. Okey, better kalau dah dalam buat ni, buat je lah terus automatic kan. Maknanya bila suruh jadi terus dia on kan kipas, contoh. Lagi better. Ini kalau nak buat semi. Jadi ingat dia berarti kalau apa-apa memang dia takkan boleh masuk. Now, ini saya cerita sebab dekat dalam input ni dia ada macam on button A, on shape ni, kalau tengok dia punya corak ada ni, bentuk dia ni, kalau jenis gini-gini ni, macam ni, maknanya dia adalah satu, orang kata dia punya tengok dia ada beza. Perasan tak? Dia ada macam ni, bentuk macam ni, ada bentuk macam ni. Ada bulat, ada macam segitiga macam ni Okey, sekarang kita tengok satu-satu On macam contoh, on button A press. Dan ada forever, katakan saya ada forever dengan on button A press. Katakanlah kita nak buat thermometer ataupun orang kata saya kata pada suhu, saya kata saya ambil suhu. Suhu, saya gunakan katakan suhu tu, katakanlah pada suhu 30 darjah Celsius, saya punya kipas. Kipas ni saya akan tunjukkan dalam bentuk simulasi untuk servo motor. Baru kita akan gerakkan kita punya servo motor. Okey, kita buat benda tu, projek tu. Maknanya projek kita pada hari ni adalah kita baca suhu, lepas tu daripada suhu tu, pada suhu yang tertentu, kita akan gerakkan servo motor kita. Ataupun kita anggapkan servo motor tu sebagai kipas. Kita boleh buat dalam bentuk simulasi. Pertamanya adalah kita boleh gunakan pakai forever ni sahaja. Okey. Saya tak nak pakai duplicate on button ini, saya tak nak dulu. Pakai forever ni. Okey. Ingat kita nak ambil suhu. Jadi suhu ni saya nak ambil sentiasa, saya nak ambil suhu ni. Kita boleh start guna pakai bila kita nak pakai temperature sensor ni. Kita akan pakai command temperature ni. Okey. Letak dulu tepi ni. Okey. Boleh ikut saya ke ataupun saya dah terlalu laju ke macam mana ke saya dah shock sendiri ke?
Sekejap, saya tengok sekejap Oh. Dah hilang dah. Nampak tak? Okey, dah nampak tak skrin saya? Tadi dah stop sharing. Ingat kita nak buat projek, maknanya kita ambil suhu secara, kita ambil bacaan suhu tu dan pada suhu tertentu kita akan jalankan kita punya servo. Okey? Kita pakai temperature. Okey? And then kita hari ni saya nak mula introducekan variable. Minta maaf saya kena lompat sikit sebab saya nak introducekan variable ni. Dan kita akan mula pakai command basic, kita akan pakai command dekat dalam input dan kita akan guna command yang ada dalam variable. Okey, bila kita klik variable ni, nanti cuma yang kita akan nampak adalah make a variable. Itu saja. Sebelum tu saya nak tanya, variable ni apa sebenarnya variable ni? Ada sesiapa boleh berkongsi dengan saya apa itu variable ni dengan bahasa yang mudahnya? Orang dah ada tadi. Okey. Variable Okey, variable ni mana saya nak cerita Okey, variable ni adalah kalau kita ada sesuatu, dia adalah pemboleh ubah, definitely dia adalah pemboleh ubah. Maknanya nilai yang ada pada variable ni kalau benda tu macam berubah-ubah, dia tidak tetap, tidak fix. Okey, contoh macam suhu. Suhu kita akan berubah tau. Macam dia tak sepanjang masa dia akan berada dalam suhu bilik. Kadang-kadang dia lebih panas, kadang-kadang dia lebih sejuk. Jadi bila ada sesuatu yang berubah-ubah nilai dia, kita akan gunakan variable. Kita bayangkan variable ni, apa saya nak tunjuk variable ni? Katakanlah okey sekejap Katakanlah ini adalah variable saya. Ni variable saya. Okey? Jadi benda yang ada dalam variable saya ni akan berubah-ubah. Alamak, anak saya kunci pula dia punya tabung dia. Jadi maknanya, woi, awak kunci Oh, dia kunci. Okey, katakan ni adalah variable. Ini adalah nilai suhu saya. Katakan 37. 37 ni saya akan masuk ke dalam variable saya ni. Okey? Akan masukkan ke dalam tu dan baru saya akan gunakan nilai ni pada benda lain. Maknanya kita masukkan dia sekejap ke dalam tu. Variable kita masukkan sekejap dah tu. Okey, contoh lain adalah katakanlah saya nak buat digital thermometer bila mana saya nak pakai variable Contoh nak buat digital thermometer yang sekarang ni adalah paling simple adalah bila saya tak pakai variable, dia ada dua contoh. Contoh pertama adalah bila saya tak pakai variable adalah saya boleh terus pakai macam yang saya tunjuk hari tu adalah show number dan terus saya akan letakkan temperature. Okey, kita tengok daripada simulasi kita. Dia terus dah tunjukkan 21 darjah Celsius. Ini bukan suhu sebenar, ini hanyalah simulasi. That means apa yang simulasi ini tunjukkan adalah once kita masukkan command ni yang temperature ni. Okey, mula katakanlah tengok balik lagi sekali. Ni command temperature kita nak pakai temperature sensor. Ini ada forever dengan show number. Show number ni kalau saya letak show number kosong, display yang akan ditunjukkan adalah kosong saja. Sebab apa? Dia adalah satu nilai yang tetap. Saya tak pakai pun temperature sensor lagi. Saya cuma tunjukkan show number. Kalau show number kosong, kosong lah. Kalau saya letak 2, dia akan keluarkan 2. Maknanya saya yang apa yang kita tunjukkan pada show number ni, dia akan appear pada simulasi display dekat sini. Tapi sekarang ni saya tak nak nombor tu tetap. Saya nak nombor yang keluar tu adalah nombor yang dibaca oleh temperature sensor. Jadi apa yang kita buat adalah kita masukkan benda ni ke dalam show number ni. Ingat kita boleh masukkan masukkan ke dalam show number ni. Tadi dah nilai tetap, nah sekarang kita masukkan. Jadi nilai dia akan apa yang show number ni buat? Show number ni akan tunjuk nilai yang dibaca oleh temperature sensor. Kalau dekat microbit ni dia ada dia kata built-in temperature sensor. Built-in temperature sensor dia ada dekat sebelah sini. Nampak ke? Dekat sini, dekat area sini. Temperature sensor dia ada dekat sini. Okey, jadi apa-apa nanti kalau mana ada microbit just tekan ni lama-lama nanti dia akan tengok suhu dia akan naik. Okey? So, jadi kita nampak kat sini, jadi simulasi dia kalau nak kata betul ke show number ni memang akan berubah-ubah mengikut temperature. Bila kita tengok dekat bahagian simulasi ni, kan perasan ada warna merah hitam ni kan? Cuba konon-kononnya tiba-tiba suhu naik lah untuk simulasi 33. Automatically, katakanlah ni suhu di luar automatically temperature sensor akan baca 33 dan dia akan displaykan pada LED dengan menggunakan show number dan akan tunjukkan 33. Okey. Now, berbalik kepada soalan saya.
bila masa saya nak pakai variable. Okey, kalau saya buat sesuatu seperti ini, katakan saya tarik ni dulu. Okey, saya tarik ni dulu dan saya mula memakai variable. Variable ni masa mula kita klik, dia memang akan tulis make a variable je. Dia tak ada apa-apa dah. Okay? Jadi apa kita buat? Kita tekan make a variable ni. Katakanlah saya tulis suhu lah. Suhu. Okey? Jadi variable ni boleh letak apa-apa nama. Nak letak X ke, Y ke, Izzuan ke, suhu ke, apa-apa je lah. Nama-nama makwa ke, apa ke, boleh letak. Dan kita just, macam saya letak suhu dan kita klik OK. Bila kita buat suhu, klik OK, baru dah perasan. Dia ada keluarkan suhu. Dia ada set suhu tu. Change suhu by berapa. Okey? Yang kita nak guna hari ni adalah set suhu dengan suhu ni. Yang ni memang dia automatic, dia akan keluarkan suhu, set suhu to something, change suhu by something. Tapi suhu ni yang dia ada akan ikut nama yang kita bagi tadi. Macam tadi suhu-suhu lah. Kalau letak nama Adam lah. Kalau nama Mr. Wari lah, macam tu lah. Alright? Okay, now kita keluarkan set suhu ni untuk kita gunakan variable. Okay? Set suhu ni kita akan letakkan di bawah variable ni. Okay? Set suhu tu kita letak dalam variable dan kita masukkan command yang untuk pakai temperature sensor tu pada tu ni. Sebab dia tu zero ni kita tak nak pakai zero ni, dia bukan fix. Sebab ingat suhu tidak fix. Kita nak yang dibaca oleh temperature sensor. Sebab kalau saya tak letak temperature ni, tiba-tiba saya show number. Saya show number, lepas tu saya pakai variable lagi, saya show number suhu. Apa yang akan keluar dekat situ? Dia akan keluar kosong sebab variable yang saya set tu adalah kosong. Ini selalu yang mistake orang buat. Kadang-kadang dia dah letak benda ni semua tapi dia lupa nak letak temperature sensor dekat sini. Nak baca nilai pada temperature sensor. Apa dia masukkan set suhu to temperature ni? Maksudnya, apa-apa nilai yang dibaca oleh sensor ni dalam darjah Celsius, dia akan masukkan ke dalam minimize gambar Adam. Okey, sekejap. Macam mana nak minimize gambar Adam? Okey, pada gambar Adam. Jadi saya akan masukkan apa sahaja nilai yang temperature sensor ni dapat, dia akan masukkan dulu ke dalam variable. Okey, dia masukkan. Katakan dia dapat 30. Dia baca 30. Dia akan masukkan 30 tu ke dalam suhu ni, variable ni. Okay, dia masukkan. Dia masukkan. Macam saya kata tadi, kotak. Ni katakan di variable. Nilai X tu dia masukkan dulu, apa-apa saja nilai X ni dia masukkan dulu kat dalam ni. Masuk dulu dalam ni. Dan nilai yang ada kat dalam ni barulah kita buat show number. Okey? Ingat Jadi apa beza dia tadi macam ni? Yang ni masuk dalam suhu dan suhu ni akan di show numberkan berdasarkan nilai yang ada dalam ni. Apa beza dengan yang tadi tu? Okey, yang tadi tu kita buat contoh Walaupun benda ni tak boleh buat tapi sekadar contoh. Okey, katakan jadi nanti dah contoh Katakanlah saya tak buat set suhu, saya cuma show number. Salah ke? Boleh ke saya buat macam ni? Tengok dua benda berbeza Ini sekadar contoh sebenarnya kalau boleh jangan buat sekali serentak Okey, macam ni. Kalau output dia akan keluar output yang sama. Dia akan keluar output yang sama. Abaikan dulu yang ni sebab saya cuma nak tunjuk. Tengok pada kod saja. Saya nak tulis macam ni pun, buat programming macam kod saya macam ni pun, dia akan keluar benda yang sama dan saya akan guna kod macam ni pun, dia akan keluar benda yang sama. Tapi yang ini kita gunakan variable. Bila masa kita nak guna variable? Ada apa-apa boleh bagi saya jawapan tak? Contoh. Ada tak? Saya tengok ada tak one chat dengan saya? Ada tak? Tak ada Tak ada. Okey. Contoh katakanlah saya buat benda yang saya buat ni adalah digital thermometer. Okey? Digital thermometer. Katakan saya buat ni adalah digital thermometer. Sekarang ni katakanlah saya minta anak saya lah ataupun pelajar saya ataupun saya sendirilah. Saya nak baca suhu yang berada di luar pada rumah saya. Saya buat microbit ni. Saya nak baca suhu yang berada di luar rumah saya dan saya nak displaykan pada isteri saya di rumah apa yang suhu yang berada di luar sana. Ingat suhu dalam rumah mungkin berbeza, memang berbeza pun. Suhu di dalam rumah dengan suhu yang berada di luar rumah adalah berbeza. Kalau saya tak pakai variable, saya pakai yang ni.
yang variable show number lah tu temperature ni. Saya pakai yang ni saja. Apa yang berlaku? Bila saya pergi keluar sana, kan? Keluar sana katakan saya dapat katakanlah 37 darjah Celsius. Katakan 37 darjah Celsius saya dapat, saya bawa masuk ke dalam rumah dan saya displaykan. Saya tahu kat luar tu 37 lah, tu saya akan kata. Yang suhu di luar sana, di luar rumah sana ada 37 darjah Celsius. Lepas tu bila saya kata tunjukkan betul ke 37 darjah Celsius? Bila saya tunjuk, bila sampai kat sini, bila sampai dalam rumah, nilai dia mesti akan berubah. Dia tak akan jadi 37 darjah Celsius. Sorry ada. Okey. Okey? 37 darjah Celsius tu tak akan dapat. Mungkin kat dalam rumah dia akan lebih rendah. Mungkin dia akan jadi 36 atau 35. Jadi yang terbaik adalah kita simpan dulu nilai yang dibaca oleh sensor ni ke dalam variable. Ke dalam variable. Jadi bila kita bawa kat sini sekalipun, okey, mungkin kita akan gunakan push button pula. Okey. Contoh kita akan pakai push button. Okey. Lepas tu baru kita akan show number. Pun boleh. Contoh katakan saya delete benda ni Okey, apa yang berlaku sekarang ni? Kalau saya buat macam ni. Okey. Dia sentiasa akan baca temperature tu, tapi bila saya klik A ni, baru dia akan keluarkan nilai temperature yang saya ambil tadi. Alright? Boleh? Okey ke tak okey ni? Alamak, saya cakap seorang ke? Okey, ada sesiapa nak cuba tak? Dan masukkan program tu macam biasa saya kata sharekan dan link tu letakkan ke dalam kita punya chat ni. Kalau siapa nak cuba boleh cuba Okey, sekarang ni kita dah tengok kepada temperature sensor, kita dah tengok dan kita dah tengok kepada variable. Apa lagi yang kita nak tengok? Adalah kita nak tengok contoh kita akan pakai light level. Light level ni apa pula kita nak pakai ni? Saya suka pakai temperature dengan light level untuk contoh hari ni Light level ni adalah, perasan tak? Kita dekat LED ni, microbit ni, kita ada LED. LED yang ada ni, dia boleh jadi output, dan juga dia boleh jadi input. Output maknanya dia keluar lah, lampu ni menyala. Input adalah dia boleh jadi light sensor. Dengan menggunakan command light level ni. Light sensor tau, kita boleh pakai. That mean, apa yang light yang ada ni, dia akan detect dan dia akan baca berapa nilai cahaya yang ada dekat bilik itulah. Mana bilik tu berapa cahaya pencahayaan dia. Jadi yang best pasal light level ni adalah kita boleh buat light level ni. Contoh light level ni, first sekali apa yang kita buat, yang saya buat lah, apakah nilai yang dibaca oleh light level ni? Kita tengok balik. Yang penting adalah tekan help. Okey. Kita baca sama-sama apa yang light level ni, apa yang dibaca sebenarnya. Okey. Dia kata the number that means a light level from 0 dark to 255 bright. Dia sebenarnya ada dia detail kenapa dia 0 dengan 255 Tapi tak apa, kita tak payah nak kita detail pasal benda tu. Senang cerita adalah bila kita gunakan light level ni, contoh katakanlah saya pakai variable. Lepas tu saya pakai variable, sentiasa guna variable, tapi variable tak saya pakai suhu. Saya akan tukar variable ni kepada cahaya. Contohlah cahaya. Okey, nanti dah akan keluar cahaya dah. Tadi ada suhu kan? Sekarang ni keluar cahaya. Saya buat set cahaya ni. Okay. Alright. Dan saya akan masukkan ke dalam variable ni. Cuma sekarang ni saya nak tahu apa nilai yang dibaca sekarang ni. Kenapa dia tak display kan? Jadi kalau nak display, jangan lupa kita kena pakai basic. Atau kita akan klik show number, letak dekat bawah ni. Atau show number ni kita nak tengok light level ataupun nak tengok cahaya. Ingat sebab kita dah gunakan variable. Jadi light level ni kita dah masukkan dalam cahaya variable ni. Nilai light level ni dah masuk dalam cahaya. Kita boleh guna balik variable tu, kita nak tengok pada cahaya. Alright. Kalau kita lupa nak letak cahaya ni, macam biasanya orang selalu buat mistake kat sini lah. Katakanlah saya lupa nak letak benda ni, biarkan dia kosong. Padahal nilai yang dibaca ni mungkin 128. Ingat kosong hingga 255. Mungkin dia baca adalah 128. Tapi yang dia akan display adalah kosong. Sebab show number ni adalah kosong. Dia akan ambil nilai kosong. Jadi apa-apa pun kita letak variable kita yang cahaya tu. Letak dekat sini. Okey. Nanti dia akan keluar 128. Senang cerita, ini display dia. Tapi simulasi dia perasan tak dekat hujung sebelah kiri ni ada 128. Biasanya 128 ni adalah cahaya dia macam
ada cahaya tak ada cahaya, dia macam maghrib-maghrib macam tu. Dia macam senja-senja macam tu. Dia biasa cahaya dia adalah 1/8. Dia macam ada cahaya, tak ada cahaya, ada cahaya, tak ada cahaya. Jadi maknanya kalau kita tarik mouse kita klik lama-lama, kita tarik ke atas dapat simulasi. Katakanlah orang kata gelap malam, gelap gelita. Tanpa cahaya bulan dan tanpa cahaya lampu. Jadi kita anggap kau memang tak ada cahaya langsung ni. Memang dark lah gila-gila punya ni. Memang dia akan nilai kosong. Kalau macam cahaya memancar, cahaya memang cukup banyak, nilai dia paling banyak adalah 255. Kenapa nilai-nilai ni penting? Nilai-nilai ni penting adalah sebab nanti, ingat cahaya yang ada di dalam bilik ataupun cahaya yang ada persekitaran kita dia, mungkin tidak sama di antara satu tempat kepada satu tempat yang lain. Biasanya apa yang saya buat sebelum saya membuat projek inovasi, contoh saya nak menggunakan light sensor, saya akan pastikan secara fizikalnya berapakah nilai cahaya yang sekarang ni berada kat bilik saya ni. Contoh katakanlah saya downloadkan saya punya program ni ke dalam microbit ni, sekejap saya tunjuk saya downloadkan. Saya download. Saya terus download. Jadi saya malas nak simpan-simpan. Saya terus download je. File not found pula. Oh, apa tak jadi? Sekejap, saya lagi sekali katakan saya buat test, saya tukar nama kepada test dan saya savekan, katakan saya save dulu. Okey, saya save ke dalam ni, microbit save. Okey. Selepas tu, katakanlah saya downloadkan ke dalam microbit saya. Okey, show in folder. Okey, dan saya masukkan ke dalam microbit saya. Saya drag je masukkan ke dalam microbit. Sekejap, maknanya okey. Menarik juga ni bila ada berlaku error macam ni. Biasanya, benda ni akan berlaku kadang-kadang, apa yang berlaku adalah bila microbit kita ni tak boleh didetect oleh laptop ataupun PC kita. Selalu berlaku. Dan biasanya orang akan cuba buat adalah, ni tips dia akan kata microbit ni rosak biasanya. Tapi sebelum kata microbit ni rosak, try dulu cabut. Cabut dulu. Sampai dia dah tak detect microbit lagi. Cabut dulu. Cabut. Cabut. Lepas tu kita masukkan balik. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku kebanyakan yang saya tengok, terutama di sekolah-sekolah, dia punya USB port tu yang problem selalunya. Just masukkan balik dan make sure dia jalan. Sampai dia detect, sampai dia nampak microbit tu. Make sure dia nampak microbit. Selagi tak nampak microbit ni, mana dia tak detect lagi microbit Oh, hari ni dia tak detect microbit. Tak tahu kenapa ni. Saya rasa saya punya port ni dah mula problem. Saya cuba kejap. Tukar port lain. Dah mula nak panik ni. Baru dia baca. Nampak? Tadi saya cuma tukarkan port. Saya barulah port ni boleh detect microbit saya ni. Jadi apa yang saya buat adalah saya download. Lain kali kalau apa-apa tukar je port pada laptop tu. Kadang laptop ni port ada problem. Dan saya ambil katakanlah test 1 lah saya savekan kat situ. Dan saya akan show in folder biasanya dan saya akan tarik test 1 ni, saya akan masukkan ke dalam microbit. Make sure dia habis berkelip. Sekarang ni saya nak tengok cahaya yang ada dalam bilik saya ni, berapa nilai dia. Sebab ini adalah asas kepada jika saya nak buat projek inovasi saya. Daripada situ nampak tak dia punya cahaya tu? Dia dapat 25 je. Berapa ni? Nampak ke tak nampak? Macam mana saya nak tunjuk bagi nampak sekejap, saya try. Nilai dia akan berubah. Share cam Ada orang nampak saya tak? Sekejap. Aduh, dah tak nampak saya dah. Nampak? Nampak. Ni sekarang ni macam ni. Kalau kita tengok, sekarang ni nilai dia berapa? Saya pun dah tak nampak dah. 63 lah Katakanlah kita ada cahaya Saya buat cahaya lebih-lebih sikit adalah supaya tengok kat sini. Katakan flashlight ni. Katakanlah ini adalah cahaya yang lebih ni Kalau ada microbit tu boleh try just letak kat sini supaya dia boleh detect. Ini dah keluar apa lah ni?
Sekejap susah lah nak tunjuk benda ni dia punya nilai tu berubah. Nampak ke tak nampak? Tak apalah. Susah nak nampak. Tapi sebenarnya macam tu lah. Maknanya kalau apa-apa pun nanti, kalau nak tengok kita punya microbit tu, dia punya LED tu, dia punya light sensor tu okey tak okey ni. Kalau nak okey ke tak okey ni, maknanya kita gunakan kita punya handphone tu, dia punya flashlight tu, just sambal tu, mesti dia punya nilai dia akan berubah. Kenapa perlu ada? Sebab untuk yang pertama kali ni, untuk yang first ni adalah supaya kita sebelum nak apa-apa projek, contoh katakanlah saya nak kata bila ada satu light level, ada cahaya nilai dia macam ni, dia akan buat sesuatu. Ada nilai macam ni akan buat sesuatu. Contoh, saya bagi contoh kita akan gunakan nilai yang ada pada logik ni. Pernah pakai logik logik kita tak pernah try lagi Ni bagi contoh je Katakanlah sini, kat sini if. Okey. Ataupun ini adalah untuk yang lain, saya cuma bagi contoh je. If katakanlah cahaya cahaya, if cahaya apa, ataupun kita ambil satu lagi nilai math, tak salah aku saya sekejap math. Tengok dia kat dalam ni ada macam-macam tau kita boleh buat tau. Tu yang best tu. Jadi bukan loop, sekejap kita fikir logik. Okey, if lebih besar, okey katakan saya ambil ni, sorry, yang ni saya keluarkan. Okey, if cahaya katakanlah lebih besar daripada contoh katakanlah lebih kecil daripada, lebih besar daripada apa tadi, 128. Apa yang dia akan buat, kalau siapa boleh tengok tengok kat sini. Okey, maknanya if cahaya lebih besar, then apa yang dia akan buat? Contoh saya akan buat adalah saya menggunakan pin. Okey, kita akan buat digital write pin, ataupun kita boleh buat satu lagi command yang kita boleh buat adalah kita menggunakan extension kita boleh pakai extension ni dan kita boleh add servo. Contoh servo kita boleh add kan, maknanya tadi command tu tak ada tau yang servo tu. Sekarang ni bila kita buat advance tu, lepas tu kita klik extension ni, pergi klik extension ni, dia akan keluar. Allah, tak share ke? Kenapa tak ada orang beritahu saya tak share? Sekejap Aduh, tadi terputus Saya yang terputus ke? Sekejap, saya nak share. Terputus ke tadi? Oh, minta maaf, saya punya internet kat rumah ni dia dah mula. Sekejap, saya nak share kan. Sekejap, saya nak share. Macam mana nak share balik ni? Share. Sekejap saya share. Ada sesiapa boleh tolong saya tak? Dekat mana saya dah tak jumpa dah share saya ni. Start sharing. Okay, saya start sharing balik. Sorry, tadi terputus sebab internet. Tiba-tiba internet tak ada. Okay, apa yang saya nak cuba buat lagi sekali, saya ulang lagi sekali Apa yang saya nak buat adalah sekarang ni adalah untuk, tadi kita dah gunakan temperature sensor, sekarang ni kita nak guna light level sensor. Okay, light level sensor, dan saya nak guna light sensor yang ada pada LED ni. Saya nak buat supaya bila ada contoh condition dia adalah macam ni. Kalau cahaya tu cerah, lampu akan terpadam. Jika waktu malam, cahaya tu akan ter-off. Contoh kita buat tapi kita buat by simulasi je. Jadi apa yang kita buat, jadi maknanya sekarang ni if cahaya 128 ataupun bila, biasanya saya akan upkan sikit benda ni supaya dia nampak, sebab 128 ni biasanya kalau nilai, tengok saya punya mouse kat sebelah kiri atas sekali, kalau letak 128 ni maknanya dia adalah remang-remang, tapi yang terbaik katakanlah kita buat waktu malam lah. Jika dia katakanlah 50 lah, 58, kalau nilai dia 58, dia akan onkan lampu. Jika kurang pada, maknanya kalau
besar pada 58 tu dia akan offkan lampu. Contoh Jadi apa yang saya buat sekarang ni adalah saya bila light level ni saya akan gunakan untuk setkan apa saja nilai yang ada pada light level yang dibaca oleh microbit tu, saya masukkan ke dalam variable cahaya. Okey. Dan saya akan showkan number, maknanya saya akan displaykan apa saja nilai yang dibaca oleh light level. Itu satu benda. Yang keduanya adalah dengan nilai yang saya dapat daripada light level tu, saya akan buat supaya pada waktu gelap dia akan onkan lampu. Pada waktu cerah dia akan offkan lampu. Contoh sekarang ni berdasarkan simulasi katakanlah 128. Dia punya 128 tu saya buat if cahaya lebih pada 128 kurang daripada 128. Kenapa? Ingat sebab nilai ni ingat yang sebelah kiri ni kalau nilai dia 0 sampai 128 dia adalah gelap Ni tengok dekat kiri atas sekali. Jadi apa yang saya buat, saya akan guna satu lagi command yang ada dekat pin. Okey. Sebab saya akan gunakan digital write pin. Okey. Digital write pin ni nanti saya explainkan apa digital write pin ni. Saya akan masukkan ke dalam ni. Apa yang berlaku pada pada cahaya kurang pada 128, dia ni gelap, dia akan digital write pin ni akan jadi 1. Kalau dia dapat nilai selain pada lebih kecil daripada 128 ni, dia akan offkan saya punya lampu. Okay. Ini je. Ini adalah command untuk buat automatic lampu terbuka tertutup, on atau off. Kita buat, ini je command yang perlu ada. Ini yang kata dia punya program ni yang pendek ni. Jadi apa yang saya nak buat dari segi simulasinya, okey, katakanlah okey, apa-apa pun bila saya pakai digital write pin P0 ni, cuba tengok dekat simulasi, tengok dekat pin kosong ni je. Okey? Sekarang dia adalah kosong sebab saya kata kalau nilai dia katakanlah kurang pada 18, katakanlah 2 lah. 2 adalah katakanlah 49 kan. 49 adalah kurang pada 128. Apa yang berlaku? Digital write pin saya pada P0 ni akan on. Tu sebab nilai dia jadi 1. Maknanya sebenarnya yang ni kalau kita ada sambungan dengan lampu LED dekat bawah ni, ada buat sambungan lampu LED LED tu akan menyala pada nilai yang kurang pada 128. Katakan nilai lebih pada 128. Katakanlah 200 kan, konon cerah. Dia pin ni akan jadi kosong. Tu sebab saya bagi tahu walaupun tanpa microbit sekalipun, kita masih lagi membuat simulasi. Macam mana dia punya on atau off. Tapi untuk mengetahui lebih detail apa itu digital write pin, komen-komen yang ada dalam pin ni, saya rasa saya akan buat pada minggu hadapan. Sebab macam mana, sebab sekarang ni bila saya dah introduce digital write pin ni semua, maknanya saya dah introduce macam mana kita nak buat sambungan microbit ni dengan benda yang berada di luar pada microbit. Yang LED ni maknanya bukan LED pada microbit LED yang berada di luar pada microbit. Yang LED ni maknanya kita akan sambungkan dengan LED yang berada di luar. Maknanya ni contoh LED contoh LED ni, ini LED dia. Okey, macam mana kita nak on off-kan LED ni? Dengan menggunakan command yang ada pada microbit. Sekarang ni apa yang kita buat yang saya tunjukkan ni adalah contoh macam mana saya nak on dan off-kan LED ni secara automatik dengan menggunakan light sensor. Pasal jadi walaupun tak ada hardware ni, tak ada benda-benda LED apa benda semua, kita still lagi boleh buat kita punya projek inovasi ke program ke dengan kita tengok pada simulasi. Ada pada sini kita dah boleh main cahaya yang ada tu. Okey? Okey? Ni nampak LED ni nampak? Nampak ke? Boleh tunjuk bagus ke apa ke benda ke? Saya pun tak tahu apa yang dinampak sebenarnya. Yang ni LED Maknanya sekarang ni command digital write pin ni yang kita tengok dekat pin ni, nanti saya akan introducekan digital write pin apa, analog write pin apa read, apa write, apa masuk read, apa masuk write. Semua adalah untuk mengawal sesuatu yang berada di luar daripada microbit. Di luar. Dia bukan LED pada microbit, di luar pada microbit. Okey? Jadi ini adalah contoh macam mana kita nak buat satu sistem yang mudah untuk menyalakan dan mematikan LED secara automatik dengan menggunakan light sensor. Okey? Kalau orang kata dengan saya, selain daripada nak pakai light sensor yang ada pada microbit ni, boleh ke saya buat dengan sambungan light sensor yang lain seperti macam LDR? Boleh. Kita boleh buat sambungan
di luar tu pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang ni saya nak tunjuk dari segi simulasinya, macam mana kita nak tengok adalah, kita tengok daripada segi display, macam mana kita nak control light ni. Yang keduanya, kalau nak tengok output, tengok pada pin ni. Okey, katakanlah saya tukar digital right pin ni kan, saya tukar kepada pin 1. Pin 1. Kat mana yang patut saya tengok? Tadi kita tengok kosong kan? Sekarang ni kita akan tengok pada pin 1 pula. Tadi kosong, ni 1. Jadi benda-benda yang kita setting ni adalah kena-mena dengan 0, 1, 2 pada simulasi kita. Right? So ada apa-apa soalan tak? Saya buka kepada siapa-siapa yang ada soalan. Kalau rasa nak minta maaf sebab terputus tadi. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa cukup sampai sini juga kot hari ni. Okay. Sorry Adam, terkeluar muka Adam lagi. Okay. Kalau ada sebarang soalan yang mungkin nak ditanya selepas ini, okay, boleh kemukakan soalan tu dekat chat tu. Lepas tu nanti saya akan cuba jawablah daripada situ. So pada minggu hadapan kita akan buat satu benda lagi. Tadi kita dah tengok variables. Kita dah tengok basic, kita dah ulang balik basic. Kita dah tengok sikit pasal input. Kita dah tengok sikit pasal variable. Kita dah tengok sikit sebenarnya pasal apa command yang ada pada logic. Kita dah tengok sikit command yang ada pada pins. Kita dah guna sebenarnya apa yang saya share hari ni, kita dah cover sedikit sebanyak command-command ataupun function-function yang ada dalam yang saya sebutkan tadi lah. Jadi mungkin pada minggu hadapan kita akan buat projek lain sikit. Dan tadi kita dah pakai temperature, kita dah pakai light level. Mungkin minggu hadapan kita akan mula tengok compass. Kita akan tengok kita akan tengok compass pun, kita akan tengok dengan acceleration. Saya suka compass acceleration pun saya suka sebenarnya benda ni. Sebab acceleration ni pun kita boleh buat macam projek-projek fizik pun boleh. Alright. Rasanya sampai situ saja. Last kali ada apa-apa soalan yang terakhir sebelum sebelum saya menamatkan sesi kita ni? Nanti saya buka file open sekejap. Boleh open kau nak bertanya? Terima kasih. Siapa yang berkata-kata tu? Saya, Tuan. Yang unit tu, unit yang apa ni, unit light level tu, dia unit apa? Dia sebenarnya dia nilai adalah tu. Nilai dia tu sekejap, saya tanya kejap. Sekejap. Kalau suhu dia guna darjah Celsius kan? Ya betul, ya betul. Celsius. Kalau light level tu dia takut murid tanya. Okey, saya cuba jawab, Farid. Okey, dia sebenarnya dia nilai yang nilai arbitrary dan nilai yang kata kalau cerah maksimum adalah 255. Dia tak ada nilai sebenarnya. Dia macam dia orang kata apa? Meter sahaja. Kalau paling cerah adalah 255, kalau paling gelap adalah kosong. So maknanya daripada range cerah ke gelap tu kosong range dia. Range tu itulah maknanya dia tak ada nilai nak kata. Sebenarnya kalau ikut fizik ada nilai apalah dia panggil kandela atau bukan yang itulah. Dia cuma kata secara generalnya dia pecahkan daripada paling cerah ke paling gelap kepada 256 orang kata tingkat lah. Cerah gelap cerah paling cerah macam tu. Okey. Terima kasih Tuan. Okey, sama. Ada apa-apa soalan saya buka. Ini saya buka betul ni soalan ni. Cuma sebut nama dan boleh tanya soalan. Kau nak tanya. Jangan malu-malu. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, kalau nak upload kod tu dekat Microbit tu, kabel dia kabel khas macam Arduino ke kabel charger pun boleh? Kabel charger boleh. Yang data macam tu. Sebab kadang-kadang yang cap yang murah-murah ni kadang dia cuma power je, tak ada data. Tapi yang boleh transfer data sekali. Yang biasa, kabel yang biasa, kabel macam ni . Kalau Adam tengok kabel handphone yang kita charge biasa tu. Yang ni Nampak Adam? Nampak. Biasa je, yang biasa je. Dia bukan type C pun, yang biasa je. Terima kasih. Sama. Ada apa-apa lagi soalan sebelum saya tamatkan?
Dan kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okey, jika tak ada, saya rasa cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Selasa depan. Kita akan buat dengan tajuk baru dan projek-projek yang baru. Dan kalau nak cukup boleh cuba. Lagi apa lagi saya cakap? Just stay safe. Dan insyaAllah lagi pada minggu depan ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.